Okey, dalam video ni kita nak tengok ciri keselamatan dan cara untuk kawal tindak balas dalam nuklear reaktor. So, ciri keselamatan yang pertama adalah dinding konkrit tebal. Okey, sebab bila kita bayangkan macam nuklear kan, orang macam cemas lah. Sebab macam bahaya kalau kena kan. Okey, jadi sekarang ni untuk elakkan daripada dia terlepas ke persekitaran, kita kena pastikan dinding dia tebal dan bukan setakat tu, kita kena pastikan bahan yang digunakan untuk buat dinding tu daripada konkrit. So, apa yang berlaku adalah dia akan menghalang sinaran radioaktif daripada terlepas ke persekitaran. Okey, lepas tu kita dah belajar juga bahawa air, okey, air boleh digunakan sebagai ejen penyejuk. Okey, sebab kita dah tahu bahawa mestilah benda ni panas. Okey, like the whole setup tu memang sangat panas. Jadi kalau dia terlampau panas nanti boleh jadi boleh apa? Orang kata boleh berlaku kerosakan, okey, dan sebagainya, tekanan terlampau tinggi, meletup dan sebagainya. Jadi kita nak sejukkan tu menggunakan air. Air sebagai ejen penyejuk untuk mengawal suhu reaktor. Tapi kalau soalan tanya macam, okey, kenapa air? Korang bolehlah cakap sebab air tu dia punya muatan haba tentu adalah tinggi ataupun specific heat capacity dia adalah high. Okey, jadi dia boleh serap banyak haba, okey, sebelum suhu dia meningkat. So itu adalah secara ringkas ciri keselamatan dia. Okey, macam mana pula dengan cara dia mengawal kadar tindak balas? So dia ada dua. Okey, yang pertama sekali adalah moderator. So moderator ni, okey, moderator ni fungsi dia adalah memperlahankan neutron yang bergerak pantas. Dibuat daripada grafit ataupun air. Okey, senang bayangkan macam inilah. Kan kita ada neutron. Neutron tu dia akan membedil satu nukleus yang besar. So bila dia membedil, dia akan dapat tenaga yang tinggi tau. Maksudnya neutron yang terhasil daripada sini adalah neutron yang mempunyai hal laju yang sangat tinggi. Jadi bila hal laju tinggi, dia tak boleh buat reaction. Okey, kita kena faham bahawa untuk dia melakukan reaction, dia tak boleh laju sangat. Kita kena kurangkan kelajuan dia. Jadi macam mana cara dia kurangkan kelajuan dia? Dia pakai moderator lah, di mana bahan moderator adalah grafit atau air. Kiranya moderator tu nama macam benda tu, dia dibuat daripada apa? Grafit ataupun air. So contohlah cikgu tunjuk video kat sini. So kalau kat sini kita tengok, kita ada, okay, ini adalah neutron. So neutron yang bergerak pantas ni lah. Jadi kita nak slowkan dia. Jadi nak slowkan dia macam mana? Kita bagi dia langgar dengan air ataupun graphite lah. Nampak tak? Logik lah kan? Bila dia nak bergerak, sebab ada benda ganggu dia, dia akan jadi slow. Okay, so itu adalah cara dia. Itulah moderator. Okay, memperlahankan. So kalau kita tengok kat sini boleh nampak kan bahawa nampak dia langgar molekul air, dia jadi slow. So itu adalah moderator. Okey, sekarang kita tengok yang kedua iaitu rod pengawal. So, kita tahu tadi tindak balas berantai. Okey, dalam video sebelum ni cikgu ada cakap pasal tindak balas berantai sikit kan. So, kita ada neutron. Neutron ni, okey, kita label lah neutron. Neutron dia akan membedil satu nukleus yang besar dan nukleus tu akan split. Okey, jadi nukleus yang lebih kecil. Tapi pada masa yang sama, dia akan hasilkan tenaga dan neutron yang baru. So, nampak tak? Sekarang ni kita ada 3 neutron daripada 1. Dan neutron ni pergi langgar lagi. Sekarang ni ada lagi 3 neutron terhasil. Neutron, neutron, neutron. Ini pun langgar lagi dan dia akan hasilkan neutron, neutron, neutron. Nampak tak? Makin lama makin banyak neutron. Jadi terlampau tinggilah kadar tindak balas dia. So tak semestinya kita sentiasa nak kadar tindak balas yang terlampau tinggi. Jadi apa yang kita buat adalah kita gunakan rod pengawal untuk menyerap lebihan neutron. Kenapa? Sebab kita nak pastikan kadar tindak balas tu terkawal. Okey, jadi contohnya bahan yang kita guna dia adalah boron ataupun kadmium. Okey, jadi macam mana cara dia, kalau nak bayangkan lah macam mana cara dia boleh kawal. Okey, kalau tengok dekat sini, pertama sekali adalah ini adalah rod uranium. Okey, yang warna macam coklat-coklat ni adalah uranium lah. So apa yang berlaku adalah warna merah tu neutron. Okay, nampak tak? Tindak balas berlaku. Jadi makin lama makin banyak. Bila kita letak rod kawalan yang warna purple tu, nampak dia serap. Bila dia keluar, jadi banyak balik. Jadi kalau kita nak tindak balas dia tinggi, kita just janganlah letakkan apa rod tu. Dia jadi banyak macam ni. Tapi bila kita masukkan rod tu, nampak semua neutron tu akan melekat dekat dia dan bila kita keluarkan, dia start balik. Okay, jadi dalam kes tadi, bila ada rod kawalan, maksudnya neutron yang bebas, neutron yang boleh buat tindak balas tu akan berkurang lah. Okay, jadi bila berkurang, kuranglah tindak balasnya. Gitu. Alright, so anyway, itulah dia fungsi
surat kawalan. So nama tu kena ingat ah, jangan lupa tau. Okey, borongan kadmium tu nampak macam alah takkan ditanya tapi boleh je ditanya. Jadi itulah dia secara ringkas bagaimana cara kita punya ciri keselamatan nuklear reaktor dan juga mengawal kadar tidak balas. So dengan itu habislah kan? Habislah bab 6. Okey, so terima kasih semua. Jumpa dalam video bab 7. Okay.